Sisi gelap dalam dunia teknologi, itulah definisi yang tepat bagi dark web. Dan yang pastinya dark web ini bukan seperti enjin carian yang biasa kita gunakan untuk mencari maklumat, kerana ia memerlukan beberapa kaedah tertentu untuk mengakses laman ini bagi mengelakkan segala aktiviti dikesan pihak berkuasa. Antara kegiatan haram yang dijalankan di dalam platform itu adalah seperti jual beli dadah, senjata api, mengupah penjenayah dan penggodam. Video pornografi kanak-kanak yang dimuat naik oleh golongan pedofilia juga menjadi penyumbang sebanyak 60% kandungan haram dalam pasaran gelap atas talian itu. Transaksi yang digunakan bagi aktiviti jual beli juga bukan seperti kebiasaan. Golongan ini menggunakan mata wang kripto untuk melindungi identiti mereka dan kekal anonymous. Seorang pedofilia melakukan eksploitasi terhadap kanak-kanak melalui dark web dan selepas 2 tahun menjejakinya, Aladin Lamin, warga Malaysia berusia 40 tahun, akhirnya berjaya dikesan oleh pihak berkuasa Australia. Dia disabitkan di Mahkamah Kuching, Sarawak atas kesalahan melakukan serangan seksual ke atas sekurang-kurangnya 34 kanak-kanak seawal 2 hingga 16 tahun. Tertuduh didakwa memaksa kanak-kanak menonton video pornografi dan memuat naik aktivitinya itu di dark web. Lebih mengejutkan, tertuduh telah melakukan kegiatannya tanpa dikesan selama 14 tahun dan menjadi antara 10 pesalah utama paling dikendaki di dunia. Tangkapan dilakukan hasil kerjasama Polis Persekutuan Australia AFP, Pusat Analisis dan Laporan Transaksi Australia, Polis Queensland dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Tertuduh turut mengaku bersalah atas semua pertuduhan dan dijatuhi hukuman penjara 48 tahun serta 15 sebatan pada 17 Ogos lalu. Sekurang-kurangnya 34 kanak-kanak berusia 2 hingga 16 tahun ini yang dilaporkan. Jadi kita boleh bayangkannya tanpa bantuan AFP ataupun Polis Persekutuan Australia ini, mungkin kita melihat pedofilia ini masih berleluasa. Jadi kita memang berterima kasih kepada mereka dan inilah antara yang kita ingin bawa fokus anda supaya kita tahu apakah cara untuk kita ialah mengetahui perbuatan dan juga konten-konten yang ada di dark web ini. Betul. Setelah 2 tahun sebenarnya Polis Persekutuan Australia menjalankan intipan dan akhirnya mereka bekerjasama dengan PDRM dan akhirnya penjenayah pedofilia ini berjaya ditangkap. Okey, baik, kita nak bercakap tentang pedofilia ini, kenapa kita perlu endah dan seperti mana paparan bikisan tadi Sofia, kita dah dapat saksikan dark web itu sendiri. Okey, dark web itu sendiri sebenarnya adalah salah satu portal untuk menonjolkan kepribadian kanak-kanak tersebut, okey, untuk mereka tunjukkan apa sebenarnya maksud pedofilia tersebut. Dan maksud pedofilia ini adalah seseorang dewasa, tidak kira lelaki atau perempuan, yang mempunyai rangsangan seksual terhadap kanak-kanak. Untuk itu, Sofia, kita terus saja bersama dengan tetamu kita. Kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Gershina Ayu Mat Saad, pakar kriminologi dan psikologi Program Sains Forensik Universiti Sains Malaysia, dan juga Encik Rizman Az-Zahari, pakar IT, untuk kita memperincikan apakah di sebalik dark web ini. Assalamualaikum. Profesor dan juga Encik Rizman. Okey, tadi kita dah dapat saksikan bikisan berkaitan dengan dark web itu. Kita nak tahulah sebenarnya kepada soalan pertama kepada Encik Rizman sendiri selaku pakar IT. Kita nak tahulah untuk dark web itu sendiri mudah ke untuk seseorang individu kan untuk memasuki laman sesawang dark web itu sendiri, dan juga macam mana caranya untuk kita nak memantau anak-anak kita supaya mereka ini tidak melihat pornografi tersebut di dark web tersebut, dan juga untuk mengelakkan anak-anak kita daripada mereka ini juga menjadi mangsa pedofilia ini. Silakan Cik Rizman. Okey, bila kita bercakap mengenai teknologi hari ini, sebenarnya dark web dan juga deep web adalah sisi gelap berkenaan dengan teknologi. So sebenarnya kalau kita kata susah ataupun senang, kalau untuk remaja sekarang sebenarnya sangat senang untuk dia Baik. Baik. Akses ke dalam dark web. Sebab yang memakai smartphone hari ini memang sangat mudah untuk akses kepada dark web itu sendiri. Dan dari sudut e-web, kita kena pantau juga sebenarnya. Kalau sekarang ni kalau kita tengok dalam telefon anak kita hanya ada Google Chrome ataupun normal web browser macam Mozilla ataupun sebagainya, tak ada masalah. Tetapi untuk mengakses kepada dark web ni, dia memerlukan satu browser yang lain. Kita panggil sebagai Tor browser ataupun the onion router.
masuk ke dalam dark web itu sendiri. Dan bila kita nampak dalam telefon anak-anak ni dah mula ada macam web browser yang lain selain pada Google Chrome, Internet Explorer ataupun sebagainya, Safari untuk Apple. Maksud ada cubaan di situ untuk masuk untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Malaysia sendiri. Because dalam Malaysia segala tak kisahlah video lucah ataupun segala macam video lucah kanak-kanak ataupun yang dewasa ni adalah benda yang dilarang di Malaysia. Tetapi untuk anak-anak ni mengakses masuk, dia akan menggunakan satu web browser yang lain untuk mainkan dalam. Itu yang kita risaukannya. Saya difahamkan di UK ada satu macam kata blog daripada untuk melihat seseorang itu memasuki akses kepada dark web ini, tapi di Malaysia setakat ini belum ada lagi. Tapi kita ingin bertanya pula kepada Dr. Gashina lah sebagai pakar kriminologi dan juga psikologi. Kita difahamkan ini dunia yang moden, yang memang kita sukar sedikit untuk mengawal pelakuan anak-anak kita di internet dan sebagainya. Tetapi untuk seseorang stranger yang tidak dikenali, apakah modus operandi ataupun taktik manipulasi yang digunakan ke atas anak-anak ini sehingga mereka mampu akur dengan apa yang diminta oleh pesalah-pesalah seksual seperti ini, Doktor? Okey, baik. Kalau kita nak cerita perihal kelakuan seorang pedofilia ni, dia memang banyak sebenarnya. Kalau MO ni dia pelbagai. Dia kepada tingkah laku pedofilia itu sendiri sebab benda ni subjektif. Sebagai contoh, ramai yang mengatakan bahawa pedofilia ni adalah mempunyai sakit mental, tidak waras. Tapi sebenarnya dia bukan macam tu. Ramai pedofilia cuba guna alasan sakit mental ni dia dibicarakan dalam mahkamah. Tapi tak boleh kerana pertama perbuatan dia adalah berniat, sengaja, mempunyai maklumat dan perbuatan itu didasari keputusan secara hakiki bersasarkan kanak-kanak tersebut. Dan mengatakan bahawa benda ni adalah sakit mental, luar kawalan dia, dia tak sengaja, memang tak boleh pakai. MO khususnya pelbagai juga. Salah satu daripadanya adalah pancingan. Dia menggunakan cognitive distortion, penghirautan kognitif. Sebagai contoh, ini adalah untuk kebaikan anda. Pancingannya yang dibagi, saya akan bagi hadiah. Saya ni kenalan ayah, kenalan mak ayah awak okey apa dengan saya. So kaedah dia nak merapatkan diri dengan kanak-kanak tu terlalu banyak. Dia bergantung kepada kreativiti seseorang pedofilia ni, bergantung kepada sasaran mangsa yang dipilih, bergantung kepada dia punya obsession macam mana, dunia fantasi dia macam mana. Memang lah. Ya, saya setujulah pedofilia ini, mereka ni waras sebenarnya sebab mereka ni boleh merancang segala perancangan itu secara teliti, spesifik. Dan ada juga kes di mana mereka ini memakan masa beberapa tahun juga, Sofia, kan, bukannya dalam tempoh terdekat. Contohnya seperti Aladin yang ditangkap kan baru-baru ini. Beliau sendiri saya percaya memberikan gadget telefon bimbit, telefon pintar supaya anak-anak itu bermain video game sebenarnya pada permulaan. Dan apabila seseorang itu dah pun macam suka permainan video tersebut, mulalah beliau sendiri menjalankan modus operandi di mana menunjukkan laman-laman porno dan sebagainya. Itu antara modus operandi lah bagi kisah Aladin ni. Nak tanya kembali kepada Encik Rizman, kita nak tahulah, kita nak selesaikan isu ini secara mungkin teknikal lah. Kita faham bahawa ibu bapa sekarang ini terpaksa melepaskan tanggungjawab ini kepada anak-anak sendiri. Kita bercakap pasal PDPR kan. Jadi saya percaya kadang-kadang anak-anak kita ni lebih pandai isu teknikal IT ni berbanding dengan ibu bapa. Kadang ibu bapa kita ni tak tahu sebenarnya berkaitan dengan IT ni sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk ibu bapa ni nak menyelesaikan isu supaya anak-anak kita ini tidak terdedah kepada unsur-unsur kelaman sesawang seperti dark web ini sendiri, Cik Rizman? Okey, bila kita nak mengatasi masalah ni sebenarnya paling penting bila nak berlaku satu-satu PDPR ni, saya lebih sarankan ibu bapa untuk gunakan Wi-Fi daripada normal SIM card punya data. Because bila kita menggunakan Wi-Fi, sekurang-kurangnya kita masih ada control. Because kita masih boleh set di admin console apa yang boleh masuk, apa yang tak boleh masuk. Sebelum ni ramai yang sarankan, okay, why not kita masukkan macam Google Family Link or whatsoever. Tapi kita faham untuk anak-anak
anak sekarang ni kadang-kadang ibu bapa nak minta telefon anak pun susah. Nak dapatkan password anak pun susah. So apa yang boleh kita buat adalah bila kita connectkan telefon anak ke dalam wifi, okey, adik, abang nak pakai untuk PDKR apa telefon boleh pakai kepada wifi di rumah sebab lebih laju atau sebagainya. Tapi dari sudut itu kita boleh kontrol dan juga kita boleh ambil tahu setiap lock yang anak kita buka dan apa saja. Itu adalah konsep yang lebih tepat daripada kita nak menggunakan aplikasi yang perlu diinstal dalam telefon anak itu sendiri. Okey. Baik, saya terfikir soalan inilah kepada Dr. Gashina kan. Kita bercakap berkenaan si pesalah seksual ini, cara kelakuan mereka, cara mereka orang kata groom seorang anak itu supaya akur dengan permintaan dia. Tapi bagi perspektif seorang anak pula, kita melihat mangsa yang berusia di antara 2 hingga 16 tahun ada di antara yang boleh berfikir juga. Mengapa mereka boleh tergerak untuk menuruti kehendak pelaku ini dan mungkin tidak melakukan sebarang laporan polis ataupun memberitahu kepada ibu bapa dan sebagainya. Mengapa ini berlaku, Doktor? Soalan ni jawapannya sebenarnya kompleks ya, sebab dia bergantung kepada MO bagaimana seorang pemangsa pedofilia mensasarkan kanak-kanak itu. Kadang-kadang kanak-kanak itu terlampau sayang kepada pedofilia dia sampai dia memang tak akan buat laporan. Kemudian ada kadang-kadang kanak-kanak menyifatkan tingkah laku seks itu adalah satu kelaziman. Dia dah biasa, dah satu habit. Jadi akan memikirkan tak perlu nak buat laporan pun. Dia banyaklah. Ada setengah individu berpendapat bahawa dia akan menyalahkan kanak-kanak tersebut. Kenapa dia bagi peluang? Kenapa dia masa dan membolehkan pelaku melakukan jenayah terhadap dia. Ini akan menimbulkan rasa bersalah pada diri kanak-kanak tu. Dan dia pun secara tidak langsung mengatakan bahawa kalau dia buat laporan, dia pun pula akan kena tangkap. Kesan kepada kanak-kanak ini adalah bergantung sama ada boleh jangka masa pendek, jangka masa ataupun sepanjang hidup. Kerana yang dihadapi tu. Ada setengah kanak-kanak dia memang akan terus berubah di mana bila dia besar, dia yang mensasarkan kanak-kanak. So nak buat laporan ni kerja dia adalah kompleks. Kadang-kadang memang akan berlalu bertahun-tahun. Kanak-kanak akan buat laporan, hanya akan bagi tahu apabila dia besar kelak dengan suami ataupun dia punya isteri. Barulah tahu dia ni sebenarnya mangsa pedofilia masa dia kecil. Jadi adalah sangat penting bagi ibu bapa untuk melihat tingkah laku kanak-kanak itu sendiri. Perubahan tingkah laku dari aspek dulu dia kuliah, dia mudah rapat dengan orang. Sekarang ni dia dah mula tarik diri. Dia telah mula menyembunyikan diri daripada bantuan ibu bapa. Sebagai contoh, apabila dia nak guna gadget, dia akan tutup cepat-cepat bila ada ataupun orang dewasa di keliling dia. So kita boleh lihat benda-benda macam tu. Yang penting di sini adalah jangan buka peluang dan ruang kepada orang lain untuk manipulasi kanak-kanak. Okey. Dikatakan sebagai contoh, setengah ibu bapa kata biarlah cikgu mendidik. Biarlah orang lain mendidik. Biarlah dia nak bergaul dengan sesiapa dia nak. Biarlah kehidupan mengajar dia macam mana nak hidup. Oleh kerana gunakan alasan tu, inilah jadi dia. Kanak-kanak menjadi mangsa pedofilia. Betul. Saya fikir ini macam mungkin sedikit sebanyak budaya kita, budaya orang Asia ni yang mungkin kita sebagai ibu bapa kita malu nak bercakap tentang unsur-unsur seksual sebagainya dengan anak kita dan mungkin sebab itu dia mula belajar daripada tempat luar dan sebagainya. Kalau kita nak bincangkan kita perlukan banyak masa lagi tapi saya rasa kedua-dua panel kita telah pun menjawab begitu banyak ya. Untuk satu rangkuman lah daripada Encik Rizman sendiri. Untuk melihat seseorang pelaku itu berleluasa selama bertahun-tahun dan kita agak risau keadaan seperti ini, apa yang boleh kita lakukan sekurang-kurangnya sebagai satu perlindungan mungkin daripada segi orang kata firewall ke apa-apa ke yang boleh kita lakukan untuk memastikan anak kita tak terdedah pun dengan ancaman seperti ini, Cik Rizman? Okey, yang pertama sekali untuk elakkan anak terdedah, kurangkan anak daripada menggunakan social media, terutama yang umur 12 tahun ke bawah. Sebab kita tahu umur 12 tahun ke bawah tak boleh pakai Facebook, tak boleh pakai Instagram. Tetapi kita sebagai ibu bapa ni, janganlah kita sendiri yang tolong registerkan Facebook untuk anak, tolong registerkan Instagram untuk anak. Sebenarnya kita sendiri yang membuka peluang benda tu berlaku. Sedangkan kadang-kadang anak di Malaysia umur 1 tahun, 1 hari dah lahir di Malaysia pun tiba-tiba dah ada akaun Instagram.
program. Yeah. So sebenarnya kita sendiri yang dewasa ni kadang-kadang membuka peluang kepada golongan-golongan pedofilia ni untuk attack kepada diri kita dan keluarga kita sendiri. Itu benda paling asas yang perlu kita buat dan kita perlu kesedar. Ya, ironinya kita memang nak menjaga anak-anak kita kan, tapi anak-anak kita sendiri sebenarnya yang dapat peluang itu. Secara ringkasnya kepada Prof, apa mungkin pesanan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin menyaksikan kami di MHR ini supaya anak mereka tidak terjerumus kepada kes pedofilia ini? Silakan, Prof. Okey, bagi saya lah pesanan yang saya ingin sampaikan kepada ibu bapa dan penjaga di luar tu, pertama jagalah dan didik anak-anak dengan elok. Kalau benda ni walaupun dia adalah dianggap sebagai tak wajar nak dikongsikan dengan kanak-kanak, zaman dulu boleh lah, zaman sekarang tak boleh. Kerana internet begitu mudah dan senang untuk dapat akses. Sebelum diajar oleh orang-orang yang tidak baik, yang jahat, berniat jahat kepada anak kita, baik kita mengajar mereka dulu apakah hubungan seksual yang dibenarkan dan tidak benar. Saya tidak kata tunjuk mereka, tak, itu lain. Tapi lebih kepada bagi fahaman kepada mereka apa yang boleh dilakukan. Tindakan yang memang kita kata tak boleh langsung. Jangan mudah serahjakan anak kepada orang lain dan kita jangan mudah percaya kepada orang lain. Terutama jika dia kata nak keluar tu, bagilah tumbangkan anak-anak anda. Okey. Mungkin Prof, kita saya masa benda percaya. Okey, baik Prof, kita dapat apa yang Prof katakan tadi. Baik, terima kasih ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mansaat dan juga terima kasih juga kepada Cik Rizman, dan apa yang mereka berdua katakan tadi kita harus ambil maklum untuk kita menyarankan untuk anak-anak kita juga ni. Kita takutlah kadang-kadang kes-kes sekarang ni kan media sosial kan berlambak dan sebagainya. Betul. Kita takut dengan menghantar gambar secara media sosial itu pun menjerumus kepada terjadinya perkara ini. Boleh dieksploitasikan. Saya kira keterbukaan kita sebagai ibu bapa untuk berbincang, berkomunikasi dengan anak-anak kita berkenaan perkara yang memang susah tu nak berbincang berkenaan seksual dengan anak-anak, tapi ini yang perlu dilakukan supaya anak kita tidak cari unsur lain untuk mengajar mereka. Itu yang paling penting sekali. Okey.